Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Pajak Song, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Pajak Song ni saya duduk main semayang daripada masjid kayu ni. Dulu duduk main kot ni masa muda lah. Ni janggut putih dah. Jadi main tengok Allah Akbar. Hebat. Alhamdulillah. Ini tajuk berkenaan, tajuk yang diminta saya bercakap berkenaan dengan permakanan sunnah baginda Nabi SAW. Cantik sangatlah tajuk ni. Ni dah masuk bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan yang mulia, saya akan cakap secara kampung lah mudah. Nabi Adam AS diturunkan di atas muka bumi ni dengan asbab apa? Asbab salah makan. Jadi menunjukkan bahawa menjaga makan ni satu perkara yang sangat penting. Malah guru saya bagi tahu, untuk menjaga makan zaman sekarang, di akhir zaman ni, kita kena istihar jihad. Kena istihar jihad. Bukan main-main, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, apa yang kamu makan akan diterjemah jadi perangai. Ingat, tuan-tuan, apa yang kita makan akan diterjemah jadi perangai. Pagi tadi, tengah hari tadi, secara spontan, singgah semayang, satu tempat dia ada madrasah. Jadi ustaz situ dia minta saya cakap, bagi nasihat sikit pada pelajar-pelajar lah. Kita pun, orang baik-baik minta, kita pun cakap lah sikit, 6 minit, ya tak lama pun. Saya kata ke anak-anak kita ni, kalau kita letak ayam kampung ni, kalau bagi saya ni, ayam hak tidur atas pokok. Ayam tu kata ayam kampung. Nak tangkap, susah ayam tu. Kan? Selalu lepas tangkap waktu malam. Waktu malam pun kadang-kadang susah. Itu ayam kampung. Goreng dia. Bubur kunyit hidup, jangan bubur kunyit serbuk. Kunyit hidup ni wangi. Letak sebelah. Kemudian ambil ayam KFC tak sebelah. Saya tanya budak-budak, hampa nak makan hak mana? Dia kata KFC. Tuan, tengok. Maaf pemilihan di kalangan anak-anak kita ataupun kita sendirilah, pilihan yang salah. Kalau tuan-tuan, yang mana ayam yang baik, tuan-tuan? Mana? Yang mana yang baik? Ayam kampung lah? Ayam mana? Ayam kampung lah baik. Makanan dia pun, dia tak makan dedak-dedak macam-macam. Ayam kampung baik. Ayam kampung ni, dia cegah. Bila anak kita makan, dia cergah macam ayam kampung tu. Sebab Nabi kata, apa yang kamu makan akan diterjemah jadi perangai. Ayam yang lagi satu tu, tuan-tuan pergi tengok belah, tempat lepas belah. Kalau kita buka reban dia, dia tak lari. Dia duduk termenung. Kita halau dia pun, dia tak lari, termenung. Ayam kampung tak? Kita buka reban dia, dia terbang. Cergah. Ayam yang satu lagi tu termenung. Halau pun tak pergi mana. Ada yang cacat sebelah kaki, ada sayap tak ada. Jadi anak kita suka yang tu. Sebab tu mereka duduk termenung. Duduk di rumah panggil anak, nama anak sampai 10 kali pun duduk termenung. Tak dengar. Macam mana? Jadi makanan ni penting. Termasuk juga kita ni macam-macam penyakit duk ada di akhir zaman ni pun kerana salah makan.
Kalau tuan-tuan tengok kuliah saya ni, ada saya duk komplain pasal gula kan. Saya tak takut tuan-tuan. Sebab kita ada clinical research dan pakar-pakar perubatan satu dunia mengakui bahawa gula ni bahaya. Tapi kita duk makan. Kita ada darah tinggi 20 tahun pun duk makan lagi. Kan? Orang duk komplain kata kolesterol naik ni kerana makan benda-benda lemak. Tuan-tuan, benda lemak ni sunnah Rasulullah. Makanan lemak sunnah Rasulullah. Kambing sunnah Rasulullah. Susu sunnah Rasulullah. Lendiak duk ada di daging tu sunnah Rasulullah. Mentega sunnah Rasulullah. Macam mana yang dikatakan mudarat? Sebenarnya kolesterol naik tinggi tu kerana gula pasiak, gula putih tu, bukan kerana makanan Nabi. Tuan-tuan yang mulia, mentega ni sunnah Nabi, dia daripada susu. Lepas nak bagi kita keliru, lepas buat apa? Planta margarin. Yang mana planta margarin ni dibuat menggunakan lemak tepu. Lemak yang membahayakan saluran jantung kita. Tapi mentega ada. Kalau duk kering tekak ni, zaman kering ni musim kering tekak kan. Takut Mai kering takut Ambil mentega telan. InsyaAllah. Sunnah Rasulullah. Ni bab makan cerita. Jadi bab makan hari ni, makanan Nabi SAW dikatakan secara tak langsung, tanpa kita sedari, dikatakan makanan yang mudarat. Makanan ciptaan manusia ni, ciptaan-ciptaan menggunakan teknologi GMO. Apa ada GMO ni? Genetic modification. Bahasa Melayu kita, perubahan genetik. Genetik tu dimodified. Supaya buat motor modified exhaust bising tu lah. Dia modify genetik tisu binatang, dicantumkan dengan benih-benih tanaman. Yang tu semua betul. Hak sunnah Nabi tak betul. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanan Nabi ni suci. Nabi tak makan benda tak suci. Rasulullah ni makanan dia suci. Satu ketika Sayyidina Umar lanhu masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati adanya bali di penjuru rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa ramai yang jadikan bali sebagai makanan harian dia. Lepas tu bali dia tahu satu buat ayak. Mana tak? Sedangkan bali ni kita boleh buat nasi, boleh buat berah, boleh makan dengan gulai, boleh buat lempeng, boleh cicah dengan madu. Macam-macam boleh buat. Ini makanan Nabi SAW. Kalau di klinik saya, pusat rawatan saya di Kelantan, kalau orang kecil manis kalau jumpa saya kata mudah nak baik. Berhenti nasi, makan bali. Cukup. Lepas 2 minggu tengok macam mana. Kenapa makanan Rasulullah ni istimewa? Sebab apa? Nabi tak akan buat dan tak akan berkata-kata melainkan ianya wahyu daripada Allah. Jadi kalau ada bali, Nabi makan bali, itu daripada siapa? Itu daripada Allah. Allah ni siapa? Dia yang cipta jantung kita. Dia yang cipta darah kita. Dia yang cipta mata kita. Dia yang cipta pemikiran. Segala-galanya dia buat. Maka dialah yang mengetahui apa yang sesuai kepada kita. Sebab dia cipta kita. Ada orang kereta rosak pergi hantar market pasar. Dah. Kereta rosak. Pergi repair mana? Tu market Seberang Jaya. Kena hantar pada orang yang buat tu dah.
Orang yang belajar yang tahu pasal kereta. Kalau kita ada masalah, kita hantar kat siapa diri kita ni? Tapi sensitif sikit. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sangat-sangat mulia. Nabi SAW ni sangat mulia. Sunnah Nabi SAW lebih berharga daripada arash Allah SWT. Siapa biasa pergi arash Allah? Maaf, kita buat lagu ni sedap sikit, tidak tidur. Bukan kata arash Allah, kita biasa pergi. Langit pertama pun tak sampai. Siapa sampai langit pertama? Tak ada. Langit pertama yang begitu luas. Luas tuan-tuan. Tak ada satu pun ahli yang bijak pandai dalam dunia ni. Sampai ke hari ni, sampai hari kiamat. Dia ada 10 ijazah ke, dia ada profesor ke, master pun. Tak tahu nak kira luasnya langit pertama. Tak ada. Lepas tu di antara bumi dengan langit pertama ni ada jumlah bintang yang terlalu banyak, lebih banyak daripada pasir di bumi. Siapa boleh kira pasiak keliling masjid Pajak Song? Kita bagi gaji ya 10,000 ke, mau tak? Siapa pun tak mau, memang tak boleh kira. Pajak Song bukan suruh kira pasiak satu bumi, tak. Jumlah bintang di langit lebih banyak daripada pasir di bumi. Dan besarnya bintang-bintang ni lebih besar daripada matahari. Pasiak ni kecil ya. Tapi bintang di langit ni lebih besar daripada matahari. Bumi dengan matahari dah 1000 kali ganda dah besar dia. Lepas tu bintang ni lagi besar pada matahari, duduk hanya di lapisan langit yang pertama. Jadi kalau macam ni punya besar bintang ni kan, agak-agak langit pertama ni besar mana? Boleh agak tak? Allahu Akbar. Langit kedua 10 kali ganda langit pertama. Langit ketiga 10 kali ganda yang kedua, keempat 10 kali ganda yang ketiga, kelima 10 kali ganda yang keempat, keenam 10 kali ganda yang kelima, ketujuh 10 kali ganda yang keenam. Lepas 7 ada apa? Ada lautan nur. Lautan nur ni besar mana? Lautan nur ni, lautan cahaya, dia punya besar lebih daripada 7 petala langit. Lepas tu arash Allah. Dan Allah bagi tahu sunnah Rasulullah. Walaupun kita nampak lekeh lah, duduk di tapak kaki Nabi SAW, capa Nabi yang ada 2 tali tu, bisa pakai tak? Capa Nabi yang ada 2 tali tu lebih mulia daripada arash aku. Allah. Apa kalau kita ni Allah bagi hidayat kat kita, kita boleh makan makanan yang Nabi makan, nilai dia lebih bernilai daripada arash Allah SWT. Maka dengan sendirinya penyakit-penyakit yang kita duk tanggung selama ni akan jadi sihat. Cuma perkataan yang ni jangan cakap. Apa dia? Kecil manis dah, tak ada ubat dah lah. Sampai mati kena makan metformin. Insulin lah, habis lah. Sampai mati, darah tinggi, mati. Tuan-tuan, kalau guru saya, dia kata, ada orang cakap lagu ni, kena mengucap semula. Perbaharui syahadah kamu. Sebab apa kena baru syahadah? Kerana Allah bagi tahu setiap penyakit itu ada obatnya. Kacawali, mati dan tua. Saya ambil bahasa kacawali, bahasa mengenangkan guru-guru saya lah. Kitab-kitab tua kecuali ni dia panggil kacawali. Mati tua, tak boleh. Yang lain boleh. Cuma kena cakap, tak jumpa lagi. Lagi tu tak apa lagi.
Ni potong tu tak ada. Tak boleh. Kanser tahap 4. Tak ada ubat. Tak boleh cakap lagu tu. Sebab Allah kata ada. Kita siapa? Kita siapa nak kata lagu tu kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya nak jaga makan, nak makan macam Nabi makan, sebenarnya pertama sekali kenapa betul adalah iman kita. Iman tu goyang-goyang, tengok makanan Nabi pun buat tutup mata. Iman kena mantap, baru kita ada ketagih nak amalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantap lagu mana tuan-tuan? Tuan-tuan, lah ni musim penyakit kan? Penyakit ni boleh bagi orang sakit ke? Penyakit tak ada kuasa nak bagi orang sakit. Yang boleh bagi sakit hanya Allah Ta'ala. Penyakit tak ada kuasa. Itu sebab kita tengok orang kena COVID-19 ni. Ada yang ada sakit, ada yang tak sakit. Kan? Ada sampai kena masuk oksigen. Ada yang tak ada pun. Sembuhlah betul ya. Sebab tu kita tengok peratus yang sembuh tu ramai. Sebab penyakit tak boleh bagi kita sakit. Yang bagi kita sakit siapa? Allah. Penyakit nak bagi kita sakit, kena berhajat kepada Allah. Kalau lagu mana tuan-tuan? Ini kalimah syahadah ni. Tak boleh buat apa dia, tak boleh buat apa. Semua ni dengan izin Allah. Kalau penyakit nak buat apa atas kita tanpa izin Allah Ta'ala, tak jadi apa. Itu kalimah iman tu. Kita juga makan. Makan tak boleh bagi kita kenyang. Yang bagi kita kenyang adalah Allah. Bukan makanan yang bagi kita kenyang. Sebab tu kita tengok ada orang makan semulut, tak mau makan dah. Kenyang dia kata. Anda makan sampai 2-3 pinggan, tak kenyang-kenyang, minta tambah. Sebab bukan makanan yang bagi kita kenyang. Yang bagi kita kenyang adalah Allah. Tapi kena ikhtiar. Di sini kena ingat. Kena ikhtiar. Perintah Allah suruh ikhtiar. Kalau lapar, carilah makan. Jangan kata, kamu makan, jadi wali. Tak boleh. Tapi ikhtiar macam mana? Ikhtiar. Macam mana ikhtiarnya? Ikhtiar. Sebelah kalimah syahadah tu apa? Apakah di sebelah kalimah syahadah? La ilaha illallah. Sebelah dia? Muhammadur Rasulullah. Ikhtiar macam mana? Ikhtiar cara Muhammadur Rasulullah. Pasti beroleh kejayaan. Di sini banyak selek. Ikhtiar dia pikul lain. Dia tak nampak cara baginda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh kait, saya tak boleh cakap terlampau dalam. Slow-slow ya. Tuan-tuan, ramai orang ada masalah rumah tangga. Bukan kata anak muda, yang tua-tua pun sama. Suami tidur atas, bini tidur bawah. 10 tahun, 20 tahun dah lagu tu. Masalah rumah tangga orang Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab tak bawa sunnah dalam rumah tangga. Kita dah bawa budaya yang kita nampak. Orang putih lah, yang tu lah, yang ni lah. Bawa dalam rumah tangga. Tak ada kebahagiaan. Dia bahagia ni tuan-tuan, tak semestinya muda saja. Guru saya umur 80 tahun. Jalan dengan bini dia pegang tangan. Tuan-tuan pegang tangan tak bini? Tuan-tuan, jangan bohong. Jalan pegang tangan tak? Pasal apa tak mau pegang? Dulu mula-mula pegang. Yang lagi teruk belum kahwin dia pegang-pegang. Lepas kahwin tak pegang lah. Boleh anak seorang, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Tuan-tuan yang mulia, dalam Islam tak. Nabi SAW adalah contoh yang paling baik menunjukkan bagaimana dia membina kebahagiaan rumah tangga. Tuan-tuan yang mulia, Nabi ni kalau makan dengan bini dia, dia mesti makan bersama bini dia. Suapan yang pertama, dia akan suap ke mulut bini dia. Tak kira lah makan sedap tak sedap kan. Dia suap mulut bini dia dulu. Kita
Kalau sedap lagi ya mulut kita dulu. Kan? Nabi suap mulut bini dia. Lepas tu masa dia suap tu dia bersuara, keluar suara. Apa dia? Suara yang bini kita suka. Apa suara? Dia akan cakap. Kalau dia suka dia dipanggil sayang, sayangku, bukalah mulut. Macam tu. Boleh? Makan malam ni buat. Ni nama bini nama Rafi'ah. Panggil nama tak romantik langsung. PA. Apa jadilah ketua orang Islam dah. Panggil nama yang dia paling suka. Lepas tu barulah Nabi kata suap. Nabi kata isteriku suap mulut aku balik. Macam tu. Seronok nak dengar. Dengar seronok kan. Nak buat tengok setan keliling pinggang. Berat tangan nak angkat. Di Kota Baru satu ketika di Mahkamah Syariah. Kawan saya jadi hakim kat situ. Hakim Syariah. Dia cerita kat saya lah. Benda ni dia cerita kat saya. Satu pasangan mai nak cerai. Tuan-tuan bisa jumpa orang cerai macam mana. Kalau nak cerai ni, isteri, suami ni, dia akan cakap buruk pasangan dia dah. Dia tak cakap dah kebaikan yang ada pada pasangan dia. Semua buruk. Yang dengar memang pening. 2-3 jam pun tak habis. Jadi hakim ni kata, kawan saya ni kata macam ni lah. Boleh bercerai, tapi bukan hari ni. Esok lah bercerai, esok. Esok boleh cerai. Tapi syarat, ada syarat esok boleh cerai. Malam ni, mai makan malam di rumah saya masak. Kalau hampa tak mai, esok tak boleh cerai. Kena mai nak cerai kan. Esok mai malam tu dia pun masak hidang. Lepas hidang dia bagi arahan. Hakim dia kata, wahai suami, suaplah ke mulut isteri kamu buat kali yang terakhir. Pasal besok cerai tak boleh lah. Dia pun suap, bini tak mau buka mulut. Marah, nak cerai. Hakim ni kata, wahai si isteri, bukalah mulut kamu buat kali yang terakhir. Hakim suruh kan. Buka. Suap, dia pun kunyah, makan. Lepas tu hakim marah pula. Inilah ni isteri pula. Suap mulut suami. Suap. Tak ada habis nasi tuan-tuan. Lauk pun tak ada habis lagi. Nangis, peluk. Dua suami isteri ni tak jadi cerai sampai hari ni. Cuba tengok hikmah besar kepada sunnah Nabi SAW. Lebih tinggi daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Masjid nak runtuh dah. Cerai ni orang ibarat masjid runtuh. Nak runtuh dah tuan-tuan. Tapi hidupnya satu sunnah yang kita rasa macam biasa. Tapi natijah dia lebih hebat daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Nak rasa tak tuan-tuan? Tuan-tuan nak rasa tak? Semua tak mau angguk ni. Apa? Ni Rabiul Awal ni. Nak rasa tak? Malam ni buat no. Bini tak main ni, dia pening lah. Kalau lepas main, lepas dengar. Ni abang aku balik apa hal ni? Nak mati ke malam ni? Pasal apa lagu tu? Pasal tak pernah buat. Kalau tempat saya tu, bila saya bagi kuliah, suruh lepas buat. Kadang-kadang mereka bagi suruh saya kuliah maghrib, subuh pun mereka suruh saya bagi kuliah maghrib. Subuh tu saya tanya, berapa orang buat? Dia kata, buat juga. Bini kata, buang tak biat, nak mampu. Salah kita tak pernah buat. Suami ni ketua, tak buat. Satu lagi sunnah Nabi SAW ketika makan dengan keluarga, Nabi akan ada hanya satu gelas, satu bekas minum, tak ada dua. Dia dengan bini dia satu ya. Tak ada dua bekas. Bila bini dia ambil minum, Nabi akan perhati tak mana kena bibir. Bini dia keliling bibir bini kena tak mana. Dia akan tengok.
Lepas tu bila bini letak, dia akan ambil, dia akan pusing. Dan dia akan minum bekas bibir isteri dia. Tuan-tuan tanya bini tuan-tuan, kalau boleh buat macam tu, macam mana dia rasa dada dia? Bunga dada. Ha? Boleh buat Terkejut bini malam ni. Bahagialah. Dia terkejut tu, bahagia. Dia seronok tengok suami dia tak pernah buat. Bibir aku dia minum, ya Allah, sehati sejiwa. Bila hati tenteram, isteri tenteram, keluarga tenteram, maka segala penyakit yang ada pada kita tak boleh duduk dalam badan, jiwanya tenteram. Ada darah tinggi 180 pun turun 140. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, pasal apa penyakit banyak, makan ubat tak jadi apa? Kerana jiwa tak tenteram, serabut. Boleh lah. Siapa nak buat malam ni dengan bini dia? Saya suka buat lagu ni. Angkat tangan. Siapa nak buat? Sikit je. Pasal apa saya suruh angkat tangan? Allah tengok. Kalau kita keluar lepas main isyak di masjid, pintu tu mati. Allah kira buat dah. Dapat dah pahala lebih daripada arash Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kau tak mau? Mau angkat tangan. Allah terima semua insya-Allah. Saya nak sentuh lagi satu ni 8 syukuran ni. Dia undang-undang tak boleh lama. Entahlah bila nak habis undang-undang ni. Tuan-tuan yang mulia, saya kena cakap benda ni sebab kita semua nak mati, boleh nak mengucap tak? Mati nak mengucap tak? Nak kan? Saya kena cerita benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayu sugi harga RM2 tak mahal. Kalau yang zaitun tu mahal sikit, RM3.5. Berus gigi berapa? Mahal daripada kayu sugi, ubat gigi lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang istiqamah. Istiqamah maksudnya apa? 5 kali semayang, 5 kali ambil uduk paling kurang. Sebelum ambil uduk, bersugi gigi. Jadi paling kurang 5 kali sehari. Orang yang selalu bersugi gigi, syarat tinggal buat gigi, tinggal berus gigi, gigi dia akan tahan kukuh walaupun umurnya 100 tahun. Ini 40 dah tak ada dah. 50 lagi tak ada. Bila senyum gigi sama. Bila senyum gigi sama tu gigi apa? Gigi palsu lah. Garang antara mana masa muda dulu, bila pakai gigi palsu tak boleh garang dah. Pasal apa saya kata tak boleh garang? Dia kriau-kriau terkeluar gigi ke depan. Betul tak? Habis dah kekuatan kita. Tak ada dah, gusi pun kecut, gigi pun tak ada. Bagi makan kacang, saya minta maaf, kacang tak boleh, gigi tak ada. Kan? Tuan-tuan, kayu sugi kalau amai betul-betul sampai mati, gigi kukuh kuat. Kalau ada di sini yang mana duk longgak-longgak gigi tu, kan, duk tunggu masa lepas PKP nak cabut, jangan cabut. Amal kayu sugi, sungguh-sungguh 5 kali sehari sebelum ambil uduk, betul-betul buat. Gigi akan kukuh semula dalam masa 2 minggu sahaja. Pasal apa jadi special sangat ni? Bukankah sunnah Nabi lebih berharga daripada arash Allah? Tu yang special dia ni. Kayu tu tak ada apa pun. Dia tu jadi special kerana sunnah Nabi buat. Dalam banyak peperangan dalam sirah sejarah Islam ni, kita tahulah kayu sugi ni punya peranan. Musuh pun takut. Saya cuba banyak kali dah bila saya travel luar negara, bila ada masalah immigration ke apa ke, saya nanti ambil kayu sugi baru di atas sekali, atas beg. Bila tengok immigration duk buka beg kan, ada kes apa-apa di airport, dia nanti buka lah. Jadi kalau tengok dia duk buka, saya akan ambil kayu sugi baru atas sekali beg.
Dalam beg tapi atas sekali pakaian. Jadi bila dia buka, dia tengok kayu sugi, dia akan tanya, ni apa, kayu apa ni? Saya kata ni kayu. Okey. Jalan. Satu budak muda, dia pakai motor Honda C70. C70, tuan-tuan tahu kan? C70. Signal pun terkeluar sebelah. Helmet tak pakai. Road tag mampus. Lesen pun tak ada. Jalan waktu malam tak tahu ada roadblock. Polis tahan. Ni apa ni, helmet tak ada. Main-main lesen pun tak ada. Main road tag pun tak ada. Ui, hang ni kesalahan banyak. Kena saman teruk hang ni. Dia nak buka buku saman, dia tengok dalam raga ada kayu sugi. Polis ni tengok dalam raga tu ada kayu sugi. Dia pun tanya budak ni, kayu sugi ni buat apa? Nak buat apa kayu ni? Dia kata, Tok, hang ni lah brus gigi saya. Polis tengok atas bawah. Ha? Brus gigi hang? Oh. Hang belah lah, aku tak boleh saman hang. Hang brus gigi pun hang tak boleh beli. Kalau aku saman, lagi hang tak boleh bayar. Jalan. Apa dia tuan-tuan? Hikmah kayu sugi. Hikmah kayu sugi tu selamatkan dia. Subhanallah. Tu baru sugi tuan-tuan. Kalau kita dapat amal keseluruhan sunnah Nabi SAW, lagu mana tuan-tuan? Dan Nabi SAW bersabda, orang yang istiqamah dengan kayu sugi, matinya boleh ucap syahadah. Satu budak main di rumah saya. Main jumpa saya. Saya tak ingat di rumah ke mana. Dia main jumpa. Tolonglah, dia kata. Bapak saya dalam hospital. Koma dah. Rasa macam nyawa tak lama. Macam mana saya nak pastikan ayah saya ni mati boleh mengucap. Allahu Akbar, ini anak soleh ni. Anak soleh ni. Duk fikir ayah nak mati boleh mengucap. Anak-anak lain duk fikir bapak aku gol ni, harta kereta, rumah, cadang siap dah. Tuan-tuan, anak kita lagu mana tuan-tuan? Ni, anak soleh. Fikir, saya kata lagu ni lah. Ambil kayu sugi, jolok-jolok di mulut ayah kamu. Lepas tu bisik di telinga ayah kamu, yang ni sunnah Nabi. Nabi bersabda, akhir kalam boleh mengucap masuk syurga. Ni sebab boleh mengucap. Menurut hadis Nabi SAW, bisik telinga dia. Dia pun bawa jolok, bisik sambil bisik. Allah Ta'ala bagi satu kekuatan, ayah ni boleh gigit kayu sugi. Gigit terus. Gigit tu tak boleh cabut dah. Dia gigit betul-betul kuat. Doktor main, nurse main, tak boleh tarik. Betul-betul gerak. Dia orang stroke ni tuan-tuan. Cuma dia tak boleh bertindak. Tapi apa yang kita cakap, dia dengar. Itu sebab bila orang stroke ni pergi ceritalah kat dia kekuasaan Allah, sunnah Nabi, alam akhirat, cerita. Pasal dia dengar. Kita akan nampak dia menangis. Keluar ayat mata. Cuma tak boleh gerak dia faham. Jadi gigit lah. Anak bisik telinga dah kan. Tarik tak boleh. Allah ambil nyawa dia. Akhir kalam dia. Walaupun stroke. Allah. Jelas satu watt tu dengar. Satu ustazah mai jumpa saya, dia ambil kayu sugi banyak-banyak. Saya kata, ustazah buat apa ni? Dia kata, saya nak bagi kat semua orang. Pasal apa? Dia kata, anak murid dia, tak ada apa-apa amalan, bukan hebat-hebat pun. Mati boleh mengucap. Dengan hikmah kayu sugi. InsyaAllah kan? Siapa nak amal kayu sugi? Boleh tinggal belum gigi lah? Kalau lah tak boleh sangat, kena ada ubat gigi. Pelik ni, dia kata kita duk biasa berus gigi ni, kena ada ubat gigi. Macam mana lah? Ni pakai kayu sugi, kayu kering ya. Tak ada ubat gigi, rasa macam geli geleman kan. Nak ganti ubat gigi tu boleh? Ada. Apa dia? Madu. Kayu sugi, berus gigi. Madu tu ubat gigi. InsyaAllah ni. Manis lah sikit. Boleh telan, tak apa. Ubat gigi pun manis juga. Ini sunnah Nabi SAW. Buat makan masuk sikit, dia pikuk tu banyak. Tuan-tuan yang RM5, saya pikuk apa ni? Tuan mesti. Tak apa. Tak ingat saya pula ni. Allah, insyaAllah.
Allah lindung, benda baik Jadi makanan Nabi ni hebat. Satu ketika Nabi SAW bermusafir dengan Sayyidina Ali dan ni cerita ni dalam kitab Allah SWT, saya lupa nama dia, tapi kitab Ahli Sufi. Dalam kitab Ahli Sufi, Nabi berjalan-jalan, Nabi letih, Nabi rehat sebentar bersama Sayyidina Ali. Tengah duduk berehat tu, lebah mai. Lebah mai. Nabi ni semua makhluk dia boleh cakap. Dia rahmatul alamin. Jadi lebah mai. Lebah mai tu semawa offer dekat baginda Rasulullah SAW madu. Jadi Rasulullah perintah Sayyidina Ali pergi ambil lah madu tu. Bila Nabi minum, makan, Nabi rasa pahit, rasa manis. Memang madu manis kan. Nabi pun panggil mai lebah tu, tanya, wahai lebah, bunga-bunga duk ada di keliling ni semua ni, bunga-bunga yang pahit-pahit, yang pahit-pahit, macam mana madu ni boleh jadi manis? Lebah jawab, ya Rasulullah, ketika kami mengambil nektar ni bahan-bahan di bunga itulah, Allah perintahkan kepada kami, kepada lebah, menselawati akanmu ya Rasulullah. Kerana selawat inilah madu jadi manis. Tuan-tuan, makanan apa, ubatan apa yang ada selawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena dapat madu yang betul lah. Madu campur gula pun manis juga. Kena dapat yang betul. Betul macam mana? Buat sembahyang hajat, cari. Allah lorong akan jumpa. Cuma kena mengaji lagi. Kalau nak guna madu, kena mengaji juga. Apa pun kena mengaji. Kalau nak penyakit gout, apa nak buat? Madu dengan apa? Si manis dengan macam mana? Hak tu kita kuliah-kuliah yang akan datang lah. Mana bagi tahu kelebihan pemakanan Nabi SAW. Satu lagi kegemaran baginda Nabi SAW, sehingga terdapat dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi kata, lauk yang paling sedap adalah lauk yang bercuka. Lagu mana nak faham tu? Kan? Kita ambil cuka telan, ya Allah, masam. Sedap mai ke mana kan? Cuka di sini maksudnya cuka buah. Bukan cuka hak kedai tu. Cuka buatan tak boleh, tak termasuk dalam hadis ni. Di sini hadis ni disebut cuka adalah golongan keluarga buah. Cuka apple, cuka tamat, cuka tin, cuka-cuka yang berasasnya buah. Baik, macam mana nak Nabi kata sedap? Macam mana? Dia lagu ni. Yang dikatakan sedap apabila cuka itu dijadikan lauk. Contoh, acar timun, tahu acar timun? Acar timun nanah tu. Acar timun nanah guna cuka apple. Macam tu. Jangan guna cuka kedai, ganti dengan cuka apple. Yang mana dengar ni, esok kau bila buat? Tak tahu nak cerita atau mesti lazat. Nanti buat kenduri buatlah. Tu satu. Ataupun cuka dijadikan dengan ikan goreng. Ikan goreng bercuka. Goreng ikan dulu, lepas tu potong bawang putih apa semua, halia apa, corak cuka atas ikan goreng. Makan. Kuah kita tu adalah cuka. Lepas tu nak bagi daging sedap. Yang kata daging lauk bercuka ni sedap, Nabi kata lagu mana? Kita ambil daging, potong daging tu ni belum masak lagi. Potong daging tu setara mana yang kita mau, nipis ke tebal ke kecil ke besar, potong siap-siap, basuh siap-siap, lepas tu rendam, perap dengan cuka 1 jam setengah. Perap dia. Lepas perap tu kita tos dia, sejat dia setengah jam, jangan kurang
setengah jam. Kalau kurang, masak jadi masam. Kalau lebih setengah jam, masak jadi sedap. Cuma kita akan lihat, daging yang telah direndam dengan cuka ni, dia bertukar warna jadi putih. Putih sikit, tandanya apa tuan-tuan? Tanda dia setengah masak dah. Dengan cuka apple. Ini hadis. Nabi kata, lauk yang bercuka tu sedap. Apa kelebihannya? Kelebihan dia potong kolesterol. Masa duk perak tu, kalau ada kolesterol banyak dalam tu, potong. Kita makan daging yang tidak ada kolesterol. Apa lagi kelebihannya? Masa kita perak tu, uric acid potong. Jadi daging yang diperak dengan cuka ni, orang GERD boleh makan. Jangan susah hati. Sebab dia potong awal. Segala racun dia akan potong. Kita nampak tak cara dia? Sebab tu kita ni masak bila tak kena tu jadi penyakit tu. Kemudian bila bab masak ni, perempuan tak ada. Ada. Buat masak lagi ni, dia sebenarnya orang lelaki kena masak, bukan orang perempuan masak. Kita terbalik kod. Mereka membantu tanggungjawab masak kita. Orang lelaki pandai masak nasi tak? Nasi baik. Tuan-tuan yang muliakan Allah Ta'ala, kalau kita nak sediakan, tadi cuka ni saya nak cakap. Kalau kita nak sediakan makanan yang sihat untuk rumah tangga kita, untuk suami kita makan, untuk isteri kita makan, untuk anak-anak kita makan, dapur kita tu semua jenis periuk, semua jenis kuali, semua jenis kettle, semua jenis gelas, tukar pergi jadi temaga. Pening. Ustaz ni cakap apa habis periuk kami. Periuk tak lekat lah, periuk apalah, buat daripada seramik lah, tefa lah, apa semua, buang. Buang bahasa biasalah. Ganti dengan temaga. Pasal apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'rajkan, ketika di mi'rajkan, naik tu, malaikat datang bawa air, bawa ayak bagi Nabi minum. Ayak tadi diletakkan dalam bekas tembaga. Tuan-tuan, bekas lain banyak Allah boleh pakai. Pasal apa Allah pakai bekas tembaga? Kerana ada mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kajian saintifik, temaga ni, kalau kita bubuh ayak dalam temaga, apa saja jenis kuman yang ada pada ayak tu, mati. Mati. Tak boleh hidup lama. Itu dia. Dan air, campur habis duduk lantai, air ayak. Ayak yang disimpankan dalam bekas temaga 1 malam, akan bertukar menjadi alkali. Maksudnya alkali ayak baiklah. Dia kalau kita nak mengaji bab ayak, kita kena jadikan zam-zam tu sebagai pendoman kita. Kalau bab ayak. Ayak yang terbaik ayak apa? Air zam-zam kan. Zam-zam ni kena jadi kita punya mentor. Contoh kita. Jadi apa-apa ayak yang nak sama dengan zam-zam, dia baiklah. Jadi ayak yang disimpan dalam temaga, dia akan bersimpan semalaman, dia akan bertukar jadi alkali. Kalau nak cepat tukar alkali, ambil ayak ketel temaga, ceret temaga, masak. Masa tu juga dia akan tukar jadi alkali. Dan apabila kita masak apa-apa makanan menggunakan kuali, periuk, dan makanan tersebut ada uric acid. Bila guna periuk temaga, uric acid tu habis, tak ada. Tuan-tuan yang mulia, orang kena ketam boleh makan tak? Ketam. Boleh makan tak orang kena ketam? Jadi kopsak lagi ada lah. Jadi macam mana nak makan kalau orang gout? Masak dalam periuk tembaga. Dia boleh makan ketam, tak ada masalah. Tuan-tuan yang mulia, orang dulu-dulu pakai periuk apa? Datuk nenek moyang kita pakai apa? Temaga, tuan-tuan. Betul kan? Dan ni temaga pergi mana?
Ada banyak muzium. Pergi beli dengan muzium. Lepas tutup, lepas simpan, lepas tanam sunnah Nabi, lepas bagi besi kat kita, aluminium kat kita, punca penyakit belaka. Jadi sebenarnya kita duk sakit ni kerana di rumah kita tak ada sunnah Nabi SAW. Orang perempuan sangat suka kalau dapat kuali tak melekat kan. Mahal pun beli kan. Tuan-tuan tahu tak? Kuali temaga tak melekat. Orang buat kuih baulu kan. Orang buat kuih baulu kalau guna temaga dia punya sedap lain macam. Kalau di Kelantan dia panggil kuih akok. Kuih akok kalau buat dengan temaga memang sedap. Jadi insyaAllah tukang dapur boleh orang buat. Tapi mahal lah sikit. Temaga lah ni mahal. Dia benda sunnah ni jadi mahal dah lah ni. Lepas tak mau kita amal sunnah, lepas buat harga mahal-mahal. Bagi susah dapat, jadi mahal. Kalau sunnah dapat, dia murah. Siapa nak buat dapur dia temaga? Nanti siap bagi tahu saya pergi tengok. Masjid pun boleh tempah belanga temaga. Poyok temaga. Sunnah Nabi pasti ada kejayaan lebih besar daripada arasy Allah SWT. Siapa-siapa yang duk simpan, bawa keluar, bersih, guna. Cuma bersih dia kena tahu, dia tak boleh guna sabun. Temaga ni tak boleh kena sabun. Dia punya cara bersih, ambil asam jawa, campur dengan garam. Larutkan dengan air, basuh. Ataupun perak 20 minit, lepas tu bilah balik, berkilat balik. So, garam ni kena jaga-jaga, kena guna garam yang tak ada iodin. Kalau ada iodin, rosak temaga. Yang tu tuan-tuan akan tanya saya personal lepas ni. Tentang iodin dengan tak ada iodin. Inilah permakanan Nabi SAW. Banyak lagi sebenarnya. Tuan-tuan kongsi pukul berapa saya kena berhenti ni? Kena berhenti dah kot dah. InsyaAllah. Tuan-tuan kalau nak dengar lebih, esok pergi surau tu. Surau. Nanti kalau nak tanya apa-apa, lepas isyak saya tunggu Ustaz. Tuan-tuan boleh tanya secara peribadi, tak payah buat program macam ni lah. Di undang-undang ni tengok juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, banyak lagi tentang kehebatan agama kita. Banyak sangat-sangat. Saya cerita tak habis ni lagi ni. Itu bab pemakanan, nak sihat kena lagu ni itu tak masuk bab bekam lagi, tak masuk lagi al-fashdu. Orang kalau nak sembuh kecil manis darah tinggi ni, bekam dengan al-fashdu ni kena buat tiap-tiap bulan. Bukan buat sekali aja. Buat sekali berhenti dah. Ubat makan hari boleh. Bertahun-tahun makan ubat boleh. Mana buat ashfazu dengan bekam ni? Setahun, kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang tak biasa buat terus. Takut. Tak payah takut. Sunnah ni tak payah takut. Saya sendiri tiap-tiap bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali buat. Jadi siapa ada kronik tu kena kerak dengan pemakanan sunnah. Lepas tu bekam, fashdu. Makan sunnah jangan tinggal. Dia bagi bekam ni, fashdu ni, dia keluar darah lagi cantik. Teruk-teruk semua habis keluar. Tuan-tuan orang Kepala Batas untung sebab ada tempat Cikgu Lan dekat dengan sini. Saya bukan nak promote ni. Saya nak promote sunnah. Saya bukan nak promote dia. Kalau tuan-tuan ada orang lain yang pandai, buatlah. Saya nak promote sunnah. Cuma saya kata tuan-tuan berturah kerana ada tempat dekat. Orang jauh-jauh mai dekat tak mai. Saya pun pening. Saya tanya Cikgu Lan, orang dekat mai tak mai. Macam mana tu. Al-fashdu dan berbekam. Nanti kalau ada masa saya cerita macam mana sel. Bila kita toreh tu, sel, dua-dua sel di antara yang kena toreh tu boleh bercakap. Dia boleh bercakap. Dia kata ni orang ni nak amal sunnah bekam. Hampa buat keluar mai, kotok-kotok mai. Ni dia boleh bercakap. Saya cakap bahasa kampung. Tapi ini saintifik. Kajian yang telah dibuat secara saintifik. Sel-sel yang ditoreh. Seolah-olah tubuh kita mengenal sunnah Nabi SAW. Sebelum saya tutup tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tubuh kita ni bagus. Yang tak bagus kita. Pasal apa saya kata lagu tu? Tahun 2010 saya buat kajian dengan Dr. Daniel daripada USM Kubang Krian, Kelantan. Kami buat ujian secara tak resmi. Kita pakai teropong. Besar teropong tu mahal 30-40 ribu. Kita tak mampu nak beli. Pinjam dengan USM. Kita ambil minyak zaitun buah atas tangan ni.
buah atas tangan ni, buah minyak zaitun. Pakai teropong, tengok. Teropong tu besar dia boleh 3,000 kali ganda. Lampak habis lubang-lubang. Apa jadi bila buah minyak zaitun? Semua rongga kulit kita, kulit 2, kulit 3, isi, tulang, urat, semua buka. Semua buka. Buka. Marhaban, ya sunnah Rasulullah. Seolah-olah macam tu. Marhaban, selamat datang, ya sunnah Rasulullah. Tubuh ni. Kemudian habis, kita ambil minyak panas. Minyak panas. Tuan-tuan faham? Tak mahu sebut brand-brand apa pun. Minyak panas bubuh. Teropong pula, semua tutup. Tak buka. Tutup, tak buka. Daripada sini, tuan-tuan, saya jumpa tu guru saya. Saya kata, wahai tuan guru, tolong betulkan apa yang saya cakap. Tubuh kita sangat-sangat kenal kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tu? Betul. Yang tak kenal perangai kita. Tuan-tuan tahu tak, madu masuk dalam badan, dia akan sampai di sel, sampai hujung jari kita ni tuan-tuan, dalam masa 7 minit. Tuan-tuan makan nasi, dia akan sampai 1 jam. Makan daging, 2 jam setengah. Tapi madu ni 7 minit dah sampai di hujung jari, hujung kaki. Pasal apa? Bila masuk saja sunnah Nabi SAW, tubuh ni buka line VVIP. Terus dia buka jalan. Silakan. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia faham nilai sunnah Nabi SAW lebih bernilai daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan. Moga Allah Taala bagi kita kekuatan. Makan madu je nak makan madu. Okey, tuan pengurusi tanya nak makan madu tu lagu mana? Tuan-tuan yang mulia, cara nak ambil madu berpandu pada jenis penyakit kita. Jenis penyakit Contohnya kita ambil orang sakit kecil manis. Jangan kita kata kecil manis tak boleh makan madu Boleh sangat, rawat lagi ada. Tapi cara tu kena betul. Orang kecil manis, dia kena makan madu dengan ayak hangat-hangat. Dia kata macam mana? Matilah madu. Tak. Penyakit kecil manis kena ambil hangat. Kalau tak ambil hangat, ambil suam, naik kecil manis. Jadi dia kena bancuh dengan ayak hangat-hangat. Hangat lagu mana? Minum tu hanya boleh sip. Nak minum terus tak boleh pasal panas. Panas lagu tu kita mau. Ini untuk sakit kencing manis. Tapi madu yang betul. Saat ni kena madu buah gula. Jadi kok lah yang kita kata madu tak jadi. Sedangkan kita ambil tu salah dah. Dalam pasaran 50% madu dalam pasaran adalah madu tiruan. Fahamlah saya cakap macam mana 80%. Tu kajian yang dibuat pada tahun 2010. Ni 2021 ni. Pasal apa lagu tu? Ni panjang cerita. Kalau nak cerita pasal apa jadi. Baik. Kalau orang ada gout, madu campur kunyit. Lah ni ada hitam, ada kuning, ada putih. Kalau saya recommend kunyit putih. Madu dengan kunyit putih. Orang ada kolesterol banyak, madu dengan bawang putih. Orang ada kanser, madu dengan kunyit juga. Dia macam tu. Kalau gout ni, dia kena ambil madu dengan kunyit dia dalam masa seminggu, 2 minggu. Lepas dia ambil, pergi bekam. Pergi al-fajdu. Balik, buat lagi. Bekam balik lepas 2-3 minggu. 3-4 kali buat. Gout babai, tak ada lah. Pasal apa tak ada? Pasal kita ambil benda yang suci. Bila ambil benda yang suci, badan kita suci tak? Benda kotor tak boleh duduk, tuan-tuan. Asid ni saya panggil kotor sebab apa? Dialah penyebab kepada kanser. Dialah penyebab kepada prostat kita bengkak. Dialah penyebab pada inflammation ataupun radang kepada buah pinggang dan sebagainya. Itulah. Lebih kurang panjang lagi. Tak masuk yang lain, tak masuk sauda, tak masuk zaitun lagi kan. Tak masuk lain-lain makanan sunnah yang merupakan perubatan yang tercanggih sampai hari kiamat. Saya rasa sudahlah. Kebiasaannya saya kuliah mana-mana sebelum PKP dulu sampai pukul 10. Lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, siapa nak tunggu saya buat eksperimen, ujian.
Saya buat ujian saintifik sikit, tunjuk pasal apa saya kata gula ni bahaya, dia ada sebab dia. Kemudian akan ada peperiksaan, kemudian ada konsultan apa tanya, dia selalu pukul 2-3 pagi baru habis. Gitu. InsyaAllah semoga ke depan dan besok insyaAllah saya akan sentuh pasal sana. Yang ni ada hadis Ibnu Majah, ada hadis dalam Tirmizi dan ada disebut dalam kitab Barumazi. Kitab Imam Syafi'i kita lah, kitab mazhab Syafi'i, Barumazi disebut benda ni. Jadi kita olah esok lah. Jadi saya ambil kesempatan mohon maaf kalau ada perkataan yang kasar. Saya minta maaf banyak-banyak dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak minta tuan-tuan lepas ni balik ni suaplah mulut bini kita. Besok mai surah tu saya tanya boleh kot tak? Kena jawab senyum lah, suka lah. Bini kita senyum sampai telinga lepas ni. Kalau tuan-tuan buat 3 hari nak habis ni, buat 3 hari, hari keempat pergi cek darah tinggi, pergi cek macam mana, turun. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.